Dan kita akan bincangkan apakah mungkin cara-cara untuk meluangkan masa dengan paling bermanfaat bersama sisi keluarga dalam musim cuti sekolah ini. Ya, kami buka talian untuk anda hubungi kita pada pagi ini. Sekiranya ada sebarang cadangan, boleh kemukakan bersama dengan kita hari ini. Sama-sama kita berkongsi apakah mungkin antara cadangan yang ingin diutarakan oleh anda semua sebagai penonton Selamat Pagi Malaysia. Jadi sebelum itu kita perkenalkan terlebih dahulu seorang tetamu di studio kita bawakan pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Puan Zuria Sikim Zulkifli selaku penulis dan motivator. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Zuria. Pagi. Assalamualaikum. Okey, cuti sekolah ni. Seronoklah mak-mak yang kat rumah yang suri rumah kan bila anak nak cuti sekolah nak keluar kan. Cuti sekolah memang macam parents looking forward untuk cuti sekolah anak-anak bersama. Betul. Okey, kita nak cerita berkenaan aktiviti lah. Sekarang ni situasi dia sikit berbeza dengan dulu. Kalau dulu cuti sekolah kita boleh keluar ikut mana kita nak pergi. Sekarang ni ada restriction sikit lah sebabkan COVID. Ada banyak penyakit yang melanda dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit cadangan daripada Puan Zuria sendiri. Okey, sepanjang cuti sekolah ni walaupun keadaan dia sedikit berbeza daripada sebelum ni, kita masih boleh bercuti seperti biasa sebab kita boleh gunakan teknologi dan sebagainya di rumah. Contohnya, ibu bapa yang tidak dapat keluar bercuti bersama keluarga boleh menggunakan waktu cuti sekolah ni dengan macam kalau kita menonton pun sama seperti kita melancong. Kita melancong secara cyber lah contohnya. Jadi perkara-perkara bermanfaat ni dapat kita gunakan bersama supaya anak-anak tidak membuang masa di rumah dan rasa macam waktu tu berlalu macam tu saja. Inilah waktu yang terbaik untuk ibu bapa memanfaatkan waktu bersama anak-anak. Jadi apakah mungkin senarai aktiviti terbaik yang boleh dirancang oleh ibu bapa dalam musim ini? Okey, banyak senarai aktiviti yang ibu bapa boleh rancangkan. Contohnya kalau mereka mampu sudah tentulah walaupun dalam keterbatasan boleh bawa anak-anak pergi bercuti dan melancong dan sebagainya ataupun pulang ke kampung, benda yang selalu kita lakukan, yang mana pada waktu macam ni lah adalah waktu terbaik untuk mereka merapatkan hubungan bersama keluarga yang dah lama tak jumpa. Sebelum ni kita terkurung selama hampir 2 tahun, jadi kita tengok sekarang ni macam orang ambil kesempatan ni. Contohnya yang cuti-cuti yang terdekat ni banyak orang habiskan masa untuk pulang ke kampung, beriadah bersama keluarga, pergi melakukan aktiviti bersukan, hiking dan sebagainya, semua-semua tu. Jadi inilah waktu yang dinanti-nantikan. Tapi ada juga parents yang tidak dapat bercuti bersama bercuti di waktu cuti sekolah. Jadi pada ketika ni, bagi parents yang tak dapat bercuti bersama anak-anak ni, mereka mungkin boleh lakukan perkara yang sebaliknya. Maknanya walaupun anak-anak tak dapat keluar daripada rumah mereka, mungkin kita boleh jemput keluarga dari kampung tu datang ke rumah kita ataupun menghantar anak-anak ke kelas-kelas yang banyak diadakan sepanjang musim cuti sekolah. Sama ada kelas pengajian, ke kelas membina karakter dan minda anak-anak ataupun kelas scuba diving contohnya. Benda-benda macam tu yang bermanfaat. Summer camp, hantar anak pergi camping kan. Camping ke? Ya, budak-budak seronoklah dia bersama dengan kawan-kawan dia kan. Betul. Okey, apa antara faktor-faktor yang perlu diambil kira oleh ibu bapa ini sebelum membawa anak-anak mereka berekreasi, beriadah di luar sana, ialah sebelum merancang perjalanan mereka? Okey, kita bercakap sebenarnya tentang quality time kan. Quality time tu, saya lari topik sikit. Quality time tu sebenarnya waktu yang kita perlu luangkan bersama orang yang kita sayang dan kita cinta dengan mengenepikan semua perkara hal yang lain. Jadi secara kita tidak sedar, quality time tu adalah sebahagian daripada rasa cinta yang kita pamerkan pada anak-anak supaya anak-anak rasa mereka ni diambil berat kan. Selama ni kita pergi bekerja, lepas tu pulang petang macam tu kan. Jadi untuk menjawab soalan Shu tu, antara faktor yang paling penting sepanjang cuti sekolah ni adalah pertama adalah keselamatan, kedua supaya percutian tu tidak hanya kita pergi keluar dari skop yang biasa kita lakukan setiap hari, tetapi juga mengambil kira supaya kita mengisi
tuntutan emosi anak-anak. Sepanjang mereka bersekolah tu mungkin mereka macam ternanti-nantikan cuti ke break kan, untuk ambil break ni. Jadi supaya ada pengisian dalam percutian tu. Contohnya kalau kita bawa mereka pergi bercuti ke pulau, contohnya kalau boleh selitkan aktiviti snorkeling supaya mereka boleh berinteraksi dengan alam semula jadi. Kalau selama ni hanya tengok ikan di akuarium, kalau kita pergi snorkeling tu boleh tengok secara live. So sesuatu yang mereka boleh pelajari selain daripada belajar secara tak langsung, kita berinteraksi dengan alam semula jadi itu aura dia berlainan, vibes dia berbeza. Jadi mereka pulang dengan keadaan yang keceriaan, and then looking forward for another time. Sekarang ni kita bukanlah mengalami kegawatan ekonomi, tapi ada sedikit kekurangan dalam wang ringgit untuk dibelanjakan secara berlebihan. Jadi apakah antara tips-tips yang boleh kita kongsikan bersama penonton yang mana akan menjimatkan kos mereka? Tapi sebelum menjawab soalan itu, kita ada pemanggil di talian yang sudah pun bersedia dengan soalan. Hello. Okey, belum lagi. Belum lagi. Kita buka talian untuk kita buka talian, tapi mungkin kita boleh menjawab soalan tadi tentang bagaimana untuk mencari aktiviti yang kosnya tidaklah seberapa. Okey, betul. Bukan semua ibu bapa mampu membawa anak-anak keluar bercuti. Jadi untuk menjawab soalan itu, salah satu bukan salah satu, ada banyak sebenarnya perkara yang kita boleh lakukan di rumah. Okey, salah satu darinya adalah seperti yang saya katakan tadi, jika kita tidak dapat melancong ataupun bawa anak bercuti ke pulau dan sebagainya sebab kos dia agak besar, kita boleh membuat macam percutian secara cyber, menonton banyak program-program di televisyen, bawa mereka bercuti tetapi dengan secara menonton. Jadi kita boleh kenalkan di negara ini ada makanan begini, tempat menariknya begini, apa yang mereka amalkan. Jadi secara tidak langsung memberi input kepada anak-anak juga tentang yang mereka boleh pelajari tentang tempat-tempat tinggi untuk hiking ke negara-negara lain juga. Okey, dan menonton bersama juga boleh create bonding dengan anak-anak. Okay? Dan kita juga boleh boleh jemput keluarga-keluarga dari kampung datang bermalam dengan kita. Anak-anak pun suka bergaul dengan cousin-cousin mereka, sepupu mereka, menghabiskan waktu bersama. Okay? Ataupun kita boleh juga masak bersama anak-anak, masak benda-benda yang mudah-mudah dan ringkas. Kita siapkan barang-barang masakan, bahan-bahan masakan tu, dan juga kita boleh rakamkan momen bersama anak-anak. Kita buat video dengan anak-anak kan. Jadi itu kita boleh create moments dengan anak-anak walaupun kita tak mampu keluar dari rumah. Kita juga boleh bercucuk tanam, buat benda-benda yang simple tetapi secara tak langsung mendidik mereka rasa tanggungjawab. Sebab macam bercucuk tanam tu rasa macam mudah, atau menjaga macam haiwan ternakan, pets dan sebagainya, tetapi tanpa kita sedar kita create rasa tanggungjawab kepada mereka. Sebab contohnya macam pokok semua perlu disiram dan dibaja. Itu pun pendidikan. At the same time bonding juga dengan anak-anak. Banyak benda. Untuk orang Islam boleh solat berjemaah. Itu pun create bonding bersama. Kalau selama ni kita bekerja, kita mungkin tak ada masa untuk solat bersama dan sebagainya. Okey. Kadang-kadang kita bila nak luangkan masa ni, ibu bapa mungkin dia fikir untuk anak-anak, tapi apa keperluan anak, kehendak anak tu kadang-kadang dia tak berapa kena dengan aktiviti yang dilaksanakan oleh ibu bapa. Yalah, kadang-kadang ada kanak-kanak suka melukis, tapi kita tak sediakan platform untuk dia melukis kat rumah contohnya dan sebagainya kan. Jadi keperluan untuk ibu bapa mengetahui apakah kehendak anak-anak itu untuk mengisi masa lapang mereka sewaktu bercuti ni. Okey, sebab itulah perlu ada quality time dalam keluarga. Quality time tu sebenarnya kita fokus 100%, 100% kepada anak-anak. Maknanya kita ketepikan macam something macam kita ada 2 box dalam kepala. Kita pulang ke rumah, hati kita 100% untuk rumah. Semua masalah kerja dan sebagainya kita tinggal di luar rumah. Jadi ketika di rumah tu kita boleh fokus 100% dan bertanya dari hati ke hati dengan anak-anak apa yang mereka minat sangat nak lakukan, dan kalau boleh kita bantu mereka untuk penuhi apa impian mereka yang mereka nak buat sepanjang cuti sekolah. Mungkin mereka dengar kawan-kawan bercerita tentang camp ini dan camp ini kan. Jadi kita pun cuba penuhi dengan sebaik mungkin supaya waktu cuti sekolah tu terisi dan
biasanya budak-budak ni mereka looking forward bila masuk sekolah tu, mereka bandingkan apa yang you all buat cuti sekolah ni, macam tu. So, masing-masing bercerita. Bagaimana untuk ibu bapa faham kehendak anak? Kerana kadang-kadang apa yang disuarakan oleh anak kita tu mungkin di luar daripada kemampuan kita. Jadi bagaimana untuk kita serasikan kemampuan ibu bapa dan juga kehendak anak-anak? Very sebab itu kena kurangkan gap dengan anak. Maknanya bila mereka bercerita, walaupun perkara yang mereka ceritakan tu mungkin kurang menarik kepada kita, tetapi kena cuba fokuskan, lihat, dengar, pandang dan dengar gerak tubuh mereka. Mungkin daripada kawan-kawan mereka juga kita boleh tahu apakah yang mereka suka. Kalau tidak, kanak-kanak ni akan memberontak sedikit jika tidak dipenuhi, kan. Tetapi jika kita dapat memenuhi apa kehendak mereka mengikut kesesuaian, dan walaupun kehendak mereka tu perlu dipenuhi, tapi sebagai ibu bapa kita perlu pantau juga supaya sesuai atau tidak dengan peringkat usia mereka. Contohnya ada anak-anak yang minta melakukan aktiviti yang kurang sesuai dengan usia mereka, kan. Jadi sebagai ibu bapa kita kena pantau. Mengisi keperluan emosi dan minda mereka ni adalah penting untuk memberikan kesihatan minda yang baik. Kesihatan minda ni akan membawa kepada rasa happiness dan seterusnya fizikal lah yang lebih baik dan sihat dan penting untuk kekeluargaan. Baik, kita ada pemanggil di talian daripada Melaka, Mr. Tan. Hello, good morning Mr. Tan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mr. Tan. Ya. Pagi. Ya, saya nak cadangkan ada budak-budak yang pergi dekat air terjun. Sebab dia orang gembira atau bahaya. Ya. Kalau musim hujan, ada kemungkinan itu kepala air akan datang. Betul. Kita dari kaki ada pergi ke tempat-tempat itu, tapi tetap bahaya. Dan itu kemungkinan ada di sana. Dan dari kita beritahu orang-orang untuk berhati-hati. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Tan. Rasa ada cadangan dan amaran. Dua sekali serentak. Okey. Cadangan pergi air terjun, tapi juga kena berhati-hatilah. Betul. Air terjun ni mudahlah sebab kita banyak air terjun yang berdekatan dengan lokasi kita je. Saya setuju sebenarnya. Pergi ke air terjun ataupun sungai adalah salah satu cara untuk bercuti ataupun merehatkan minda bersama anak-anak dengan bajet yang sangat rendah. Maknanya kita siapkan makanan dari rumah dan sebagainya, dan di samping itu selain daripada pergi ke tema air, kita boleh pergi ke air terjun dan banyak aktiviti yang anak-anak boleh lakukan, boleh tangkap ikan, berenang dan sebagainya. Tetapi sekarang musim hujan dan betul kita dengarlah nasihat dia, kena jika ada hujan kena segera berlalu dari kawasan perairan tu sebab kepala air. Dan Mr. Tan ni baik dia kirim gambar sekali. Mungkin dia dah tahu kita nak cerita pasal apa pagi ni, kan. Okey, yelah, bila kita nak cari perkara-perkara yang boleh memberikan manfaat untuk anak-anak ni, kita perlu mencari sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh ibu bapa jugalah, sebab kadang ada banyak kekekalan yang perlu dilalui, kan. Jadi mungkin sedikit nasihat daripada Puan sendiri untuk ibu bapa di luar sana menggunakan kesempatan yang ada ini untuk meluangkan masa bersama anak-anak mereka. Waktu cuti sekolah ni adalah waktu terbaik untuk ibu bapa meluangkan masa dengan sebaik mungkin bersama anak-anak sebab sebab waktu yang berlalu kita tak dapat ulang kembali. Anak-anak akan membesar dengan cepat dan sebagainya. Jadi saya faham ada banyak ibu bapa yang merasakan bahawa kekangan ekonomi membuatkan mereka lebih fokus kepada pekerjaan.
selain daripada anak-anak di rumah, mereka merasakan menyediakan, bekerja, menghabiskan masa, menguruskan wang dan sebagainya adalah lebih penting daripada meluangkan masa, quality time dengan anak-anak tu. Tetapi sebenarnya dia adalah sebaliknya, kerana waktu yang berlalu kita tak dapat beli kembali, tak dapat ulang kembali. Jadi cara yang terbaik sebenarnya dengan mendisiplinkan diri, menggunakan sedikit tabungan dan meluangkan waktu untuk menghabiskan masa dengan anak-anak adalah lebih penting daripada mengejar masa untuk mencari wang. Itu sendiri. Betul. Okey, baik. Terima kasih Puan Zura bersama kita hari ini. Terima kasih. Berkongsi tips dan juga nasihatlah untuk ibu bapa di luar sana untuk meluangkan masa bersama dengan anak-anak sewaktu cuti persekolahan ini.